mulakan PDPR online kita melalui Google Meet. Ya. Cikgu. Oh, Sekejap. Mana tadi? Background. Okey. Okey, baik. Kita akan mulakan PDPR Google Meet kita hari ini. Pukul 11.12 dah kita. Saya mulakan. Okey. Mulakan dengan melihat arahan daripada WhatsApp. Okey, saya akan sharekan presentation. Okey, anda boleh tengok presentation. Okey, dapat presentation saya? Dapat skrin saya? Dapat. Okey. Nampak. Jadi kat WhatsApp ni hilang pula dah WhatsApp dia. Ya. Okey, group WhatsApp yang saya bagi tadi macam biasa. Okey, perkongsian yang diberi detail. Hari ni 28 bulan hari Senin pukul 12.10 ni kita buat sesi PDPC online Google Meet. Okey, jadi rujuk buku tag awak ada kan. Okey, dalam Google Meet nanti kita akan terang lebih detail. Kemudian pukul 12.10 sambung buatlah modul yang sedia bekalkan ke modul yang kedua. Pastikan modul yang pertama dulu minggu lepas tu siap kan. Sebab minggu depan akan dikumpulkan minggu ni akan dikumpulkan dan serahkan pada macam biasa kita buat drive thru di pengawal sekolah. Okey. Siapkanlah. Lengkapkan mana yang tak ni . Okey. Baik. Baik, simple saja. Kita terus kepada apa yang nak dibincangkan hari ini. Okey, jap, ada kawan masuk je . Okey. Baik. Kita nak terus kepada apa dibincangkan hari ini. Okey, awak buka buku tag. Awak masih dengan ni skrin saya? Ada skrin saya kongsi? Ada. Ada, okey. Jadi kita guna buku tag. Tajuk kita hari ini kita masuk tajuk baru. Ya. Tajuk baru, kejap. Ada tengah ramai masuk ni. Tapi yang masuk ni pakai akaun sendiri Banyak ni semua banyak akaun sendiri kan? Personal akaun kan? Bukan pakai akaun sekolah kan? Kalau awak dapatkan akaun sekolah dia auto terus masuk. Jadi saya kena kena admit awak pula. Okey, baik. Ya. Muka surat berapa ni? 117 ke 116? 100. Tajuk jisim. Ni. Satu lagi.
panjang jisim dan isi padu cecair. Okey, baik. Sekejap Bagi saya ni sekejap. Muka surat 117. Bagi saya boleh conteng sekejap. Okey, saya ambil sekejap. Okey, baik. Nampak buku teks awak? Ni. Okey. Kan? Buat satu. Sekejap sekejap. Okey. Test dulu. Boleh contoh tak? Okey. Baik. Okey, nampak kan? Besar sikit awak buat ni. Sekejap. Boleh nampak bang? Kalau besarkan kau punya ni boleh nampak? Besarkan presentation. Besarkan presentation. Besar. Okey, maaf Kalau awak tak nampak buku saya ni, awak tengok buku awak lah. Kalau terlalu kecil, awak tengok full screen, buat full screen, besarkan sikit. Boleh besarkan sikit. Okey, saya cuba ni lah. Okay, sebab dia yang digital punya. Baik. Okey.
Okey, yang pertama panjang, jisim dan isi padu cecair. Yang pertama sebenarnya kita kena recall balik apa yang kita belajar dulu kan. Yang bahagian ni permulaannya kita kena mengira bahagian penukaran unit. Okey, penukaran unit dalam sukatan panjang, jisim dan isi padu cecair. Okey, kalau awak pergi tajuk ni, maksudnya kita akan belajar tajuk kan. Okey, sekejap. Sikit ya. Okey, tajuk panjang yang pertama kita akan belajar tajuk panjang. Okey. Panjang kita ada unit apa? Kita ada unit kilometer. Lagi unit apa? Meter. Unit meter. Lagi sentimeter. Dan satu lagi apa? cm. Satu lagi apa? Tak ingat? Unit milimeter. Okey. Dan unit-unit ni kita pelajari dulu, dia ada pertukaran unit dia. Antara jarak pertukaran unit dia dari meter ke kilometer, jaraknya berapa? Berapa? 1000 meter. Kalau pertukaran unit meter kepada sentimeter, kita ada apa? Apa? Suara ada? Pergerakan tu lambat? Okey, tak apa. Okey, awak tengok je. Sentimeter ialah 100. Dan sentimeter kepada meter ialah pertukaran unit dia 10. Okey, boleh setakat tu? Ini ulang kaji lah, kan? Ulang kaji. Okey, kalau unit tu daripada kilometer nak jadi meter, dia kena guna apa? Operasi darab 1000. Besar kepada unit yang besar kepada kecil, kita kena gandakan dia ikut sukatan ni. Pertukaran unit ni. Contohnya 5 kilometer. Berapa meter? Kita tukar kepada unit yang kecil, kita buat gandaan darab 1000. 5 meter. 5 meter kita nak tukar jadi sentimeter, kita darabkan dengan 100. Sentimeter kepada milimeter, 3 sentimeter. Tukar kepada milimeter, kita darab 10. Ini kena tahu basic. Boleh dengar tak ni? Lag sikit saya punya tulisan. Tapi boleh lagi ikut kan? Boleh. Cikgu, saya tak dengar sangat cikgu. Speaker kau. Suara tak dengar sangat? Suara tak dengar Akan tukar ni. Sekejap Tak masuk. Okey, test. Boleh dengar? Boleh. Okey, sekejap. Saya dah tersilap beli headset tu. Saya beli yang gamers punya. Dia ada double sound. Okey, cikgu apa? Jadi saya pakai Aklan punya dia single wire je ni. Dia terus pakai dua untuk mic dan earphone, telinga. Yang saya beli gamers tu siap ada lampu apa semua, tersalah beli kan. Korang suka kalau pakai gamers boleh main kan. Okey, baik. Jadi saya sambung. Kalau whiteboard saya tu dia lag sikit tak apalah, awak tunggu je. Suara saya datang dulu. Lepas tu tulisan tu dia lambat sikit.
tak apalah. Kalau tak faham saya cakap. Tapi yang saya tulis ni ialah ulang kaji yang lepas. Baik, kita ulang kaji balik. Kalau unit kecil, tukar kepada unit yang besar, kita ganda skala dia 1000 lagi, tapi kita tukar jadi operasinya apa? Bahagi. Contoh dia 5,000 meter tukar jadi kilometer, maksudnya 5,000 kita bahagi kepada 1,000. Kita buat bentuk pecahan saja. Jadi 5,000 meter kita bahagi 5,000 bagi 1,000, jadi jawapan dia 5 kilometer. Macam tu lah. Maksudnya kita bahagi yang kecil kepada besar. Okey, yang kecil ni kepada besar kita bahagi. Yang unit besar kepada kecil kita darabkan macam bawah ni. Okey, cm kepada meter kita bahagi dengan skala yang sama. Okey, 100 bahagi juga. Bahagi yang paling mudah sekali bahagi pecah dah. Okey, dan milimeter kepada kita bahagi 10. Ini ukuran panjang ulang kaji balik sebelum kita ke tajuk-tajuk yang seterusnya. Okey, baik. Yang seterusnya tajuk GSIM yang kita pelajari pada tahun lepas. Okay. GSIM ada unit apa? Unit kilogram dan unit gram. Okey. Ini je yang kita belajar. GSIM senang je. Okey, dan skala tukar unit dia, okey. Besar kepada kecil kita kena darab. Gram kepada yang unit besar kita kena bahagi macam ke atas juga. Berapa skala dia? 10, 100, 1000? 1,000. 1,000. Ini kita ulang kaji. Okey, siap GSIM. Okey. 2 kilo berapa gram? Darab 1,000. Jadi 2,000 gram. 3,000 gram berapa kilo? 3,000 bahagi 1,000 jadi 3 kilogram. Itu GSIM. Kita ulang kaji balik. Okey, isi padu cecair. Okey, isi padu cecair. Okey, isi padu cecair pula. Yang pertama kita ada unit apa? Unit apa? Paling besar sekali. Sekejap. Sorry. Terpadam pula. Isi padu cecair yang paling besar sekali kita ada unit liter. Tukar kepada unit lebih kecil ialah mililiter. Sama je yang ni. Ini cara dia macam GSIM juga. Okey, pertukaran unit dia ialah 1,000. Hello, kalau ada buku salin ulang kaji balik ni, salin. 1,000. Okey, berapa kiraan dia? Kalau besar kepada kecil, okey. Besar kepada kecil kita buat operasi darab. Contoh dia 2 liter nak jadi mililiter, 2 darab 1,000 jadi 2,000. Macam itulah contoh. Okey. Okey, baik. Mililiter kepada liter kita buat operasi apa? Darab. Kita buat operasi bahagi. Macam atas tu lah. Okey, faham tak ni?
Okey. Saya nak kosong balik. Okey. New whiteboard. Okey. Baik. Terima kasih jadi. Okey. Baik. Yang ni salin dah? Salin dah ni? Ha? Salin yang tadi ni? Ha? Tak. Kosong. Salin tak yang tadi ni? Kalau tak ingat ulang kaji balik ni. Hello? Dengar tak? Salin tak? Yang ni. Ini ulang kaji ni. Daripada tahun 1 sampai tahun 5 ni. Kita ulang kaji. Baik. Saya buka yang baru. Okey, whiteboard baru. Okey, baik. Selain pada tu, kita akan berjumpa dengan unit pecahan, unit-unit pecahan dan perpuluhan dalam sukatan ni. Okey. Dia ada unit-unit pecahan dan perpuluhan dalam sukatan ni. Okey. Besarkan sikit sebentar ke tu. Nampak. Nampak besar sikit tak? Sambil taruh buku tu. Belum lagi? Okey. Nampak besar. Okey. Okey. Antaranya unit pecahan yang ni awak kena hafal lah sifir dia. Kan? Contoh dia. Kan? Kalau unit panjang. Okey, panjang. Contoh unit panjang. Kita ada 1/2 kilometer. Yang ni kena hafal. Kan? 1/2 kilometer unit dia dalam pecahan 1/2 kilometer, dalam perpuluhan kita panggil berapa? 0, sifar, perpuluhan apa? Siapa tahu? Siapa tahu? Sifar perpuluhan 5 kilometer. Ataupun kita tahu dia adalah 0,5 kilometer, maksudnya 1/2 darab dengan 1000 sama dengan 500 meter. Ini unit dia. Unit sebenar dia. Okey. Dapat? Belum. Dia lambat sikit Okey. Dia lag sikit lah. Kan? Okey. Saya dah bulatkan 500 meter ni kan? Okey. Baik. Ini unit panjang. Okey. Kalau unit jisim, benda sama juga. Perkara yang sama. Jisim. Kalau jumpa jisim 1/2, berat dia kilogram, benda sama juga. Sifar perpuluhan 5 kilogram. Perpuluhan dia. Benda ni sama. Jadi berapa gram? Gram dia ialah, siapa boleh beritahu berapa gram? Berapa gram? 100. Sama macam atas tu. Macam ni. Sama macam. Sekejap. Kalau saya tekan ni. Sama yang macam atas ni. Boleh nampak tak? Sama yang macam panjang ni. Dia benda sama je. Cuma unit je beza. Jadi dia 500 gram. Okey, ini ulang kaji. Kan? Ini nombor-nombor pecahan yang sangat-sangat apa? Sangat-sangat
selalu keluar dalam soalan. Termasuk juga tajuk isi padu. Okey. Isi padu. Isi padu yang paling besar apa? Satu je isi padu setengah liter sama dengan 0.5 liter ataupun kita sebut sebagai mililiternya berapa? 500. Sama. Yang banyak nak kena ingat ialah bahagian sini. Sini ada setengah meter pula. Setengah meter sama dengan 0.5 meter. Berapa sentimeter? Berapa? Ni jarak dia berapa ni? Setengah kali berapa? 100. 100 bagi 2 berapa? 50 sentimeter. Dan juga kita boleh buat setengah sentimeter sama dengan 0.5 sentimeter sama juga 1/2 darab 10. Maksudnya bagi 2, 5 milimeter. Ini untuk panjang. Panjang dia ada lain sikit. Untuk panjang. Panjang ni bukan lain, dia ada banyak sikit untuk tajuk awak ni. Okey. Ini baru cerita setengah. Kaedah dia sama, semua sama jari ni. Setengah. Dan kita boleh jumpa juga yang lain-lain, contoh dia apa? Contoh dia pecahan apa? Pecahan 1/4 kg. 1/3/4. 1/4 kg, 3/4. Ini kita dah jumpa. Lagi apa? 1/5 kg. Okey. 1/4 liter. 3/4 liter. 1/5 liter. Dan macam-macam pecahan lah. Macam-macam pecahan yang akan kita jumpa. Kaedah dia sama. Okey? Ni ulang kaji. Okey, boleh saya teruskan? Okey, baik. Okey, anda masih bersama cikgu? Ada. Okey, sekejap ya. Okey. Untuk buku surat ni, okey, jom kita kira BMI. Siapa tahu BMI ni apa? Ni, panduan pengiraan BMI. Allah, dia punya ni. Sekejap, tukar pen. Tukar pen warna biru. Apa habis dah ni? Siapa tahu warna BMI ni apa? Siapa pernah dengar BMI ni apa? Okey, BMI ni awak pernah didedahkan dalam satu ujian yang dinamakan ujian segak. Pernah dengar segak tak? Pernah. Awak kena ambil ujian segak. Tahun ni pernah buat sekali Pernah? Tak. Tahun ni tak nak buat Tak. Tak sempat buat. Tak ada buat tahun ni. Sebab kita dia apa? Dia tangguh jadi tak sempat buat lah segak. Jadi tahun 6 awak sempat lah, 2 tahun sempat jugalah. Macam mana pun tahun lepas dia buat kan. Ujian segak. Ujian segak ni kita akan mengira BMI. Okey. BMI ni kita panggil
body, ringkasan ni body mass index. Okey, BMI ni, body mass index. Atau bahasa Melayu ni kita sebut indeks jisim badan. Okey, untuk apa kita mengira dia? Mengira berat badan ideal. Okey, apa maksud berat badan ideal? Ha? Siapa tahu berat badan ideal? Ha. Siapa tahu? Ni ramai yang dengar tak dengar Senyap Ha? Lag? Suara lag? Suara lag ke apa? Ha? Suara lag tak? Hello? Tak. Okey je. Okey je, cuma tulisan saya ni lambat sikit lah. Tak apalah, tulisan lambat. Okey, cikgu tanya, apakah berat badan ideal? Itu BMI. Berat badan manusia. Ha? Apa dia? Tak dengar? Hello? Ada orang tak di sana? Ada. Ada ha? Apa maksud berat badan ideal? Dalam buku teks ni ada tulis berat badan ideal pun matematik. Okey. Dekat PJ kita ada ujian segak. Okey, kita mengira berat badan ideal ataupun BMI masing-masing. Okey. Apa maksud dia? Okey, pemeriksaan tengok ni tajuk dia ni. Pemeriksaan kesihatan, pemeriksaan tinggi dan jisim, tinggi dan berat. Sebab diperlukan menentukan status pemakanan murid semasa mempunyai badan unggul, jisim badan unggul atau obes. Ini yang penting. Berat badan ideal ni, maksudnya unggul. Unggul tu atau obes. Obes apa? Berat badan terbaik. Unggul ni terbaik. Terbaik, yang paling sesuai sekali, atau lawan dengan berat badan obes. Obes apa obes? Pernah dengar obes? Obesity. Pernah dengar tak? Pernah. Apa? Tak pernah dengar? Berat badan berlebihan. Berat badan berlebihan, ataupun kalau dia tak nampak sangat berlebihan, dia mula dengan apa? Pra-obesity ataupun pra-kegemukan. Kegemukan. Okey. Gemuk lah, gemuk. Orang panggil biasa gemuk kan. Montel. Comel lah montel tu. Tapi dia tidak unggul lah. Kurang unggul lah dengan saiz badan dia bila dia masuk ke gemukan. Jadi kita akan kira. Kita boleh kira berat badan kita ni di kumpulan yang mana. And kenapa? Kerana pentingnya jaga kesihatan. And sebab kalau kegemukan risiko dia ada macam-macam. And itu yang kita tak nak. Okey, dalam jaga kesihatan ni dah ada ni lah. Okey, baik. Cikgu ulang balik semula. Ini cara pengiraan ni dalam tajuk jisim. Jisim dan panjang. Kita gabung sekali pengiraan dia. Okey. Baik, bila awak pergi buat segak, okey ni AJ punya jisim badan unggul. Macam mana dia jadi badan unggul? Dia ada ranking dia. Ranking dia ialah di sini. Kan? Hasil kiraan BMI dia, kalau 14, dia jadi kurang. Kekurangan jisim berat badan. Maksud kurang. Kalau kurang ni apa? Kurus. Kurang ni kurus lah. Kurang berat. Okey. Kalau ranking dia 14.8 hingga 21, jisim badan unggul. Ini terbaik. Berat badan terbaik. Sesuai ketinggian dan saiz badan. Kalau start 21 hingga 25, berisiko jisim badan berlebihan ataupun kita panggil pra-gemuk. Ni pra-sekolah lah. Pra-gemuk. Dah nak gemuk dah. Dah start gemuk. Belum gemuk habis lagi. Belum habis-habis gemuk lagi ni. Ni dia baru nampak. Dah tembam sikit dah ni. Okey.
25.2 atau lebih, jisim badan berlebihan ni obes. Kita panggil obesity ni, ataupun berlebih berat badan ataupun kegemukan. Ini bukan cerita orang ejek orang gemuk ke apa ni. Ini kita cerita badan perlunya kita tahu BMI untuk menjaga saiz badan kita daripada amalan pemakanan dan amalan harian kita kan, dengan tidurnya, dengan aktiviti kecerdasannya kan, dengan pemakanan yang betul. Kita perlu sedar yang ni, kesedaran ni yang paling penting jadi tu dia masukkan dalam ni. Ni tajuk ni merentas kurikulum. Kita belajar PJ pun kita belajar ni kan, rentas daripada matematik kita belajar ke pendidikan kesihatan dan pendidikan jasmani. Okey, baik, mari kita tengok rumus ni. Tolong salin rumus ni, dia berguna ni. Hari ni memang dia nampak tak guna. Satu masa nanti macam mana dulu pernah belajar BMI, macam mana nak kira. Bila kita sedar diri, kita kena jaga saiz badan kita and dia punya saiz bentuk badan kita lah. Sebab ia berkaitan dengan kesihatan itu penting. Bukan saja penampilan dan keyakinan diri kan, kesihatan tu yang penting. Okey, jadi awak salin ni. Bagaimana mengira BMI? Cara mengira BMI ialah cara dia ialah jisim badan. Kita kena timbang dulu jisim badan. Ni buat timbang. Timbang dulu ni. Ini gambar yang timbang ni. Kena timbang dulu dengan pemberat yang terkini, tanggal kasut kan. Kalau boleh jangan pakai baju-baju yang tebal-tebal, pakai yang seluar-seluar biasa, baju biasa je. Tanggal kasut. Okey, kita timbang dan AJ contoh dia dapat 36 kilogram. Okay. Timbang-timbang dapat 36 kilogram. Contoh. Okey. Kemudian kita kena mengira tinggi dalam unit meter. Kan? Ukur dulu tinggi. Okey, ukur tinggi. Kita dapat ketinggian 1.4 meter atau 1 meter 40 sentimeter. Kan? Okey, ini kita dapat satu. Tak perlu ukur dua kali. Turun balik, naik balik, tak perlu. Sekali je. Tapi cara kira dia ialah mendarab dua kali di sini. Iaitu tinggi darab tinggi sini. Kena tinggi darab dengan tinggi sekali lagi. Macam ni. Dapatlah 36 bahagi 1.4 darab 1.4. Macam ni. Contoh dia. Okey. So kita darab dulu 1.4 dengan 1.4. Bila kita dah darab. Okey. Kita dah darab. Kita dapat ni sini. 1.96. Jadi berat dia 36. Kita bagi 1.96 meter tadi. Okay. Yang ni tiga warna apa? Tiga warna ni berat 36 kilogram. Jadi kita dah bahagikan 36 bahagi dengan 1.6. Okay. 36 bahagi 1.6. Kita dapatlah nombor jisim BMI dia ialah BMI dia ialah apa? 1836. 1836. Okey, kat mana kedudukan 1836? Cuba tengok. Tengok dalam kutek awak. Kat mana kedudukan? Kurus, berat badan unggul terbaik, pragemuk, obesity. Jisim badan unggul. Berat badan unggul. Sebab dia duduk antara 14.8 hingga 21.6 ni, kita duduk dekat mana? 18.36. Dia duduk kat sini, tengah-tengah ni. Ini berat badan unggul. Unggul tu terbaik lah. Okey, terbaik. Okey. Kadang-kadang awak tengok, dia ni macam gemuk lah. Tapi badan dia tinggi. Bila ukur-ukur,
badan dia, BMI dia unggul. Jangan tuduh orang tu gemuk. Tapi badan dia tinggi. Kan? Badan dia besar, tinggi. Kemudian kita ukur dengan berat dia memang sesuai sangat berat dia macam tu. Okey. Tapi kadang-kadang orang kata, oh dia ni tak gemuk kan. Tapi tinggi kan. Dia tinggi tapi saiz dia kecil, kurus. Bila ukur BMI kan, kemungkinan dia kurang berat. Kurang berat ni kita boleh sebut juga kurang berat ni ada masalah juga. Bukan gemuk saja dia masalah, kurang berat pun ada masalah. Jadi kita kena tengok pemakanan dia. Kan? Cukup tak ambil protein, susu, sampai tak vitamin, sayur. Ni takut yang kurus ni tinggi. Kena jaga juga. Jangan yang tengok yang gemuk aja. Oh yang gemuk, ini awak ni gemuk kata dia. Kan? Macam Doraemon, macam-macam orang cakap kan. Jadi yang ni kena jaga juga. Tapi kalau orang tu besar tapi dia tinggi, tapi keadaan dia sesuai dengan ketinggian dia, itu tak ada masalah. Tapi kena kira lah BMI ni. Okey. Itu contoh lah. Okey. Jadi bukan masalah kat BMI ni bukan masalah kegemukan je. Kurang berat pun dicari juga. Kita kira juga kurang berat. Okey, itu kita cerita tentang jisim dan jisim dengan tinggi tadi. Panjang. Tajuk panjang tadi. AJ punya jisim badan unggul. Berapakah BMI kamu? Okey, siapa nak jadi contoh? Siapa tahu berat dia? Siapa nak kira berat dia? Siapa tahu berat? Seorang? Atau kira sendiri? Tak beritahu orang pun tak apa. Kira sendiri. Boleh tak? Tak boleh? Hello? Boleh. Okey. Tahu tak berat sekarang berapa? Berat yang dululah. Tahu tak berat berapa sekarang? Tak tahu? Aduh. Macam mana dia tak tahu ni? Dulu kan ada buat tapi tahun lepas dah lari jauh dah. Yang ni dah berapa kali PKP ni duduk rumah memang lagi berat dah kot. Kan? Berat kilogram berapa? Awak tulis kilogram berapa. Lepas tu tinggi berapa? Yang ukur terakhir bila kat sekolah? Berapa tinggi? Dalam meter berapa? Lepas tu awak buat berat bahagi meter, tinggi darab meter, berapa meter. Tu kamu dapat BMI. Dan tengok dia punya range ni. Tapi range ni sebenarnya dia berubah-ubah. And range ni ada untuk orang Asia lain. Range untuk orang Barat. Sebab orang putih dia lain kan. Dia tinggi dia lain. And Asia ni dia kecil sikit, rendah sikit. Okay. Jadi beza. Tapi ini untuk khas untuk sumber daripada Standard Kejakasan Fizikal Kebangsaan untuk murid Malaysia. Yang ni memang dah daripada ni dah. Kementerian dah ni. Kementerian dah bagi ini unit dia. Okay. Awak boleh kira berat mak, berat ayah, berat adik-beradik. Ni BMI Okay. Ni dah mula start gemuk dah ni. PKP ni cakap. Yang ni adik ni kurang minum susu ni. Kurang berat. Boleh buat macam tu. Okay. Itu tugasan ni lah. Tugasan samplingan awak boleh buat. Okay, baik. Okay. Ya. Okey. Tengok contoh nombor 3. Nombor 3 gambar di bawah. Padam sikit ni. Ada ni masuk Yap. Ada semua masuk Okey, ada berapa orang ni, tak apalah. 12.
Okey, jap. Okey. Gambar di bawah menunjukkan isi padu air di dalam dua buah bekas RS. Okey. Bekas dia bekas RS. Tengok sekarang dia bagi unit nombor bercampur. 1/2 liter. Okey. Paras dia kat sini. Okey, yang ni pula 450 mililiter. Unit dia sama tak? Yang ni 1/2 liter. Satu lagi 450 mililiter. Sama tak unit dia? Sama tak unit dia? Unitnya tak sama. Satu unit besar, satu unit kecil. Satu lagi ni nombor bercampur, yang ni nombor bulat. Puan Jim ingin menyediakan air gula. And dia melarutkan 180 gram gula ke dalam bekas R. 180. Anggarkan jisim gula dalam gram. Okey. Anggarkan jisim gula. Isi padu air di dalam dua buah bekas. Okey. Anggarkan jisim gula dalam gram yang perlu dilarutkan ke dalam bekas S supaya kedua-dua bekas mempunyai kepekatan air gula yang sama. Ini cara dia. Tengok ni. Okey, cara satu, isi padu 1500 ml ataupun kita kenali sebagai 1500 ni sebagai apa? Ni, 1/2. Sebab apa? 1/2 tadi kita dah bincang. Ni, 1/2 liter. Berapa mililiter? 500. Jadi kalau 1/2, satu ni 1 liter. 1 liter 1000. Kan? Satu ni 1000. 1/2 ni 500. Jadi tambahkan. Jadi 1500 ml. Like. Dapat? Gerak? Gerak dah? 1500 ml. Nampak tak? Ni jadi 1500 dekat dalam buku tu. Jadi 1500 jisim gula 180 gram. Jadi 1500 kita bagi kepada 10. 10 bahagian. Jadi 150 ml, yang ni 18 gram. Gula. Jadi kita darabkan dengan 3 bahagian, barulah kita dapat 450. Sebab sini kena bahagi 3 ni. 1, 2, 3. Satu bahagian ialah 150 ml, iaitu ataupun 18 gram gula. Dia pembahagian dia begitu. Okey. Baik, kita dapatlah 18 gram. Kita dapat ketiga-tiga bahagian ni, 18 gram kali 3, kita dapat 54 gram. Ataupun cara yang kedua, 1500 ml, kita dah dapat tadi 1500 ml, 180 gram, 1 ml 180 kita bahagi dengan 1500. Kita potong, darab 3. Okey, yang ni. Kita bahagi, darab dengan 450, kita dapat 54 gram. Okey, itu salah satu cara. Ada ini pelbagai strategi ni. Dua cara. Pelbagai. Kalau nombor yang mudah kita boleh congak. Anggaran jisim gula yang perlu dilarutkan ke dalam bekas es supaya kedua-dua bekas mempunyai kepekatan air gula yang sama ialah 54 gram. Okey. Jika jisim gula ialah 0.9, berapakah isi padu dalam liter yang diperlukan untuk menyediakan larutan gula yang sama kepekatannya seperti contoh di atas. Ini cabar minda. Okey. Okey, tak apa. Ini diringkaskan. Alamak, dah lari dah dia punya ni.
100. Ni tadi kan? Okey, kita pergi kepada grup dulu. Okey, nombor 4. Okey, sikit lagi ya. Kita ada 8 minit lagi kurang. Okey, nombor 4. Rajah di sebelah menunjukkan jisim sebiji kek pandai berbentuk kuboid. Okey, nombor 4. Mana dia punya ni? Okay. Dia. Jisim di sebelah menunjukkan kek pandai berbentuk kuboid. Kek pandai itu dipotong kepada beberapa keping yang sama besar. Setiap keping kek itu berjisim 200 gram. Okey. Potong beberapa keping yang sama besar. Okey. Ni dia. Kita ada bentuk setiap keping berjisim 200 gram. Tentukan ukuran bagi sekeping kek yang dipotong. Okey, kita nak potong satu keping 200 gram. Jadi kita kena tahu dia punya berat keseluruhan. Ni dia tulis berat keseluruhan dia. Berapa ni? 1.2 kilogram. Okay. Besarkan sikit. 1.2 kg. Okay. Jadi kita tukar kepada gram, darab dengan berapa? Ni kilogram kepada gram. Kita nak jadikan dia nombor yang unit yang kecil, kita darabkan jadi besar, banyak nombor dia. Okay. Darab 1000 gram, kita dapat sebagai 1200 gram. Okey. Jadi kita dah dapat 1200 gram, kita akan bahagikan setiap keping tu kepada 200. Macam ni. 1200 bahagikan kepada 200 gram. Keluar tak? 1200 bagi 200 gram. Jadi kita bahagikan kosong dulu. Kosong bagi kosong kita potong. Kosong bagi kosong kita potong. Ada 2 kosong kan. Sekarang tinggal 12 bahagi dengan 2. 12 bagi 2 berapa? Dapat jawapan 6 keping. 6 kali 2 12 lah. Maksudnya kita potong sini 6. Sama banyak. 1. Dah terlebih pula dah. Gambar kecil. Okey, kita potong contohlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita potong itu. Setiap potongan yang sama banyak tu kita dapat 200 gram. Itu maksud cerita dia. Yang tunjuk yang lebih jelas yang ni. Cara potongan 1. Kita boleh potong sama ada potong kepada 3 bahagian, kita potong tengah-tengah. Jadi kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh macam tu. Dapat saiz kek ini dengan ukuran isi padu dia 2 kali 2 kali 2. Kan? Cara potongan seterusnya macam yang saya buat tadilah. Ni yang potongan tadi. Potong sekeping. Jadi ukuran dia 2 tinggi, 2, 4 panjang, 1 lebar. Ni panjang, yang ni lebar. Bincang cara potongan kek lain, nyatakan saiz sekeping kek itu. Jika 100 gram kek yang sama mengandung 380 kalori, berapa kalorikah yang ada dalam sekeping kek itu? 100 gram 380 kalori. Kalau 200 gram, ini 200 gram. Ni pun 200 gram. Jadi 200 kali dengan apa? 380 kalori. Jadi sekeping kek berapa kalori? Darab 2 ni. Ni darab 2. Cuba bayangkan darab 2 letak berapa ribu kalori tu. Beribu kalori.
Ribu-ribu kalori. Makan kek. Kek ni kalau orang kata tak nak makan nasi, saya nak makan kek. Itu kesilapan besar lah. Saya tak nak makan nasi, saya nak makan kek sebab diet. Itu satu kesalahan besar. Saya tak nak makan nasi, saya nak makan roti saja untuk diet. Itu satu kesilapan besar. Okay, sebab semua kalori kek dan roti ni lebih tinggi daripada nasi. Jadi kalau nak diet, tak nak makan benda lain yang mengarut, lebih baik makan nasi. Termasuklah roti canai apa semua tu kan. Antara roti canai dengan nasi lemak, digalakkan makan nasi lemak lagi daripada roti canai. Okey, ini untuk tajuk kesihatan lah ni. Okey, cikgu rasa itu sajalah kan. Okey, untuk awak punya ni, okey, untuk awak punya, sekejap saya berhenti share screen. Okey, boleh? Itu saya punya ni, kabin saya, nampak tak? Nampak. Tempat saya ni, tengok bola malam tadi. Contoh dia, contoh. Tengok ada kabin tengok bola lawa tu. Tengok. Di tempat duduk, ada TV dalam tu, ada sofa, lepak-lepak. Datang rumah saya tengok ada ke tak? Contoh-contoh. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Hello, ada apa-apa nak tanya tak? Okey, lepas hari apa? Hari Khamis kita buat penyelesaian masalah, betul habis ya? Penyelesaian masalah, tajuk panjang jisim isi padu, awak ulang kaji ya. Kan? Apa ada berapa tajuk dia? Penyelesaian masalah. Kan? Dan pelbagai strategi tu sekali lah. Yang salah saja buat teruslah nanti. Okey, ada soalan tak? Kan, kalau tak ada, awak pukul 12.10 ni awak buat ya. Yang dalam modul tu senang dalam modul. Tapi kalau awak nak buat yang modul yang lain tu buat terus, tak apa. Muka surat 2, 3, 4 tu boleh buat terus. Kan, kalau awak dah boleh buat sebab dia sama je. Awak dah belajar dah tentang apa isi padu semua, awak dah tahu dah cara nak menyelesaikan masalah. Saya pun dah ajar kaedah pencarian masalah guna kaedah Polya tu. Yang apa yang dicari kan, apa yang diberi. Guna kaedah tersebut, awak pun boleh buat. Kan? Faham tak? Faham. Ada soalan tak? Ada. Tak ada. Saya rasa tak ada apa ni lah. Kan? Lengkapkan peta bulatan di bawah dengan menyatakan unit ukuran sukatan yang betul. Nombor 1, timbang berat. Unit sukatan apa? 380 apa? Tekan mililiter kot. Cuba tengok modul-modul nombor 1. Dah timbang berat, tekanlah liter kot. Kan? Letak unit je. Isi padu ubat. Isi padu ubat nak letak apa? Meter. Boleh meter nak letak kilometer, letaklah. Kan? Jadi fikir sendiri lah. Kan? Dah cecair, selalunya apa ukuran dia? Panjang tali. Jangan letak kilogram pula. Kita tanya panjang, bukan tanya berat tali. Boleh ukur tak berat tali? Boleh. Boleh. Berat tali boleh ukur. Tapi soalan dia tanya panjang tali. Jadi ukuran dia mesti dalam unit ukuran panjang. Kilometer ke, meter ke, sentimeter ke. Tali 2 kilometer. Panjang tali 2 kilometer. Sambung kan. Okay. Senang tu. Kalau awak rasa nak buat yang muka surat 2 pun boleh. Senang saja. Yang macam tadi juga. Anggaran. Berapa tinggi apa semua air semua. Okay. Tak ada. Tak ada, setakat itu sajalah. Kan? Jika ada nak beri ulasan tentang apa perlawanan bola sepak malam tadi yang korang berjaga tu, dengan kata ramai yang berjaga malam tadi. Cikgu, Apa saya dia? nak tanya. Ya. Cikgu ada tips tak untuk nak tinggi? Ada tip untuk tinggi. Yang ni dia masalah dia. Kan?
Dengar ni. Apa masa saya pergi bawa peringkat negeri dulu, bola tampar kan. Coach seorang coach Cina lah. Ini perkongsian daripada kawan-kawan jurulatih lah. Kan? Orang Cina Malaysia ni asalnya dia orang tak tinggi. Tapi yang atlet-atlet yang besar-besar, dia orang tinggi dah sekarang ni. Apa dia punya tip dia? Antara tip dia ialah mesti dapat cukup, badan kita mesti dapat cukup protein ataupun kalsium yang boleh membesarkan tulang. Apa sumber makanan yang kalsium yang paling banyak, yang paling baik? Cuba awak jawab. Susu? Susu. Yang ni masalah dia. Kan? Sebab mentaliti kamu bila susu ni baby je minum. Itu salah. Kan? Sebenarnya susu daripada baby sampai ke orang dewasa dan orang tua kena minum susu. Kan? Susu, protein, telur, daging tu biasa awak makan, tak ada masalah. Tapi bila bab susu ni ramai orang tinggal. Ni salah. Yang perempuan nak tinggi kena minum susu secukupnya setiap hari sehingga umur 18 tahun. Sebab tinggi awak kebanyakannya ikut fakta dia akan berhenti pada umur 18 tahun. Itu perempuan. Jadi awak perempuan ada berapa lama lagi? Ni sekarang 12 tahun kan? Ada 6 tahun lagi nak minum susu untuk tinggi. Untuk tumbesaran. Susu kena ni. Kemudian lelaki sehingga tumbesaran dia sehingga 21 tahun. Ada fakta mengatakan 21 tahun lelaki boleh tinggi lagi. Lepas 21 dia dah berhenti. Jadi nak minum susu banyak lagi orang lelaki ni. Kan? Orang lelaki biasalah dia agak kebanyakan dah tinggi pada perempuan kan. Tapi bila tahun 6 ni banyak orang perempuan tinggi. Sebab apa? Tumbesaran perempuan dia cepat. Tapi dia akan terhenti dengan cepat. Lelaki dia lambat sikit. Kalau dia lambat, kan, balik pun lambat, lepas dia balik, tekan satu, tekan dua, dia akan melonjak tinggi. Nanti dia panjang. Jadi kalah pula nanti. Susu apa kena minum? Untuk umur awak ni susu apa tu? Dia 12 tahun. Saya minum soda lady. Okey. Susu ialah susu segar. Tak kira apa jenama lah. Press pun tak kisahlah. Kan? Kalau Tapi galakkan yang susu yang biasa saya minum. Saya pun minum susu juga, susu Farm Fresh lah. Minum susu Farm Fresh lah yang rasa dia lebih sedap sikit lah. Sebab apa? Salah satu sebab dia Farm Fresh ni ladang dia di Malaysia. Ladang dia di Pahang. Muazzam. Siapa tahu Muazzam? saya. Bandar Muazzam Shah. Dekat Pekan tu. Dekat Rompin tu. Siapa tahu? Dia dekat Pahang je. Dia punya ladang dia. Ladang ternakan lembu dia tu. Susu lembu lah. Dekat susu unta pula kan. Okay. Cikgu, Ya. kalau susu dah lady, Boleh minum. Tak ada masalah. Tapi jangan ambil yang coklat. Coklat tu nak minum-minum saja boleh lah. Untuk amalan tumbesaran kena ambil yang susu segar. Kena ambil susu segar. Kan? Fresh milk dipanggil. Tapi apa beza susu segar yang jenama luar negara, yang nama Australia, New Zealand tu, apa beza dia? Beza dia datang dah lama, melebihi 2 minggu. Dia datang naik kapal. Sebab dia, ladang dia kat New Zealand tu jauh tu. Dia akan bergerak dalam 2 minggu baru datang kat Pasaraya Malaysia. Jadi kalau dia lambat sampai, macam mana dia boleh tahan? Dia letak apa dalam tu? Dia letak apa? Susu tu letak apa? tak tahu. Sekejap. Dia tak pengawet lah, lama dah dalam tu. Jadi dia apa? Dia perjalanan dia naik kapal tu lama. Kan? Dia dah packing daripada New Zealand dah hantar ke Malaysia tu lama lah. Jadi boleh je nak minum, tak ada masalah. Dia boleh jadi sumber protein juga untuk awak tumbesaran. Kan?
Selain awak kecergasan lah, bergayut sikit ke apa semua. Ada orang kata kena bergayut nak tinggi. Kan? Tapi yang penting cukup tidur lah. Awak kena tidur cukup, minum susu. Jadi kamalan minum susu, minum sayur, makan sayur apa semua tu, protein, telur. Kena makan. Okay. Ada lagi nak tanya? Antara full cream dengan yang tak ada cream tu mana lagi elok? Full cream tu memang creamer lah. Dia cream lah. Kan? Cream. Kalau orang diet dia orang tak minum yang cream tu. Full cream. Dia low fat. Dia boleh ambil low fat. Ya, rendah lemak tu. Tapi kalau awak nak minum untuk pembesaran boleh je ambil full cream. Okey je. Kan? Saya selalu ambil fresh meat tu je, yang kosong tu je. Tapi yang kosong tu pun dah manis rasanya kalau Malaysia punya. Kan? Tapi jangan ambil yang berperisa lah. Elakkan ambil yang berperisa. Kalau nak minum juga yang coklat ke kurma ke apa semua, contoh kalau Farm Fresh ada kurma, boleh je minum, tak ada masalah. Tapi untuk amalan pembesaran, untuk membesarkan tulang, tinggikan badan awak, untuk tegakkan awak punya struktur badan, tulang apa gigi apa semua kan, dia tak efektif lah. Kurang efektif, bukan tak efektif langsung, kurang lah. Dia campur susu tapi dia campur bahan lain kan. Dia mungkin menambahkan zat vitamin lah. Coklat kan ada vitamin apa semua tu kan. Itu lah dia. Yang lain saya selalu pesan suruh minum susu kan. Jadi berhenti minum susu sampai umur tua. Lagi tua lagi perlukan kalsium yang tinggi. Termasuk ibu bapa awak. Jadi biasakan minum susu. Minta minum orang. Lagi-lagi adik-adik yang kecil tu kadang-kadang dah berhenti minum susu, darjah 1 malu dah minum susu. Darjah 3 dah tak nak minum susu. Sebab apa? Minum susu dalam botol malu. Sebenarnya bukan kena berhenti minum susu. Susu botol tu yang kena berhenti. Susu kena minum. Ni kesilapan. Kan? Jadi beritahu keluarga kita kena mula minum susu. Yang besar bolehlah minum susu yang dalam kotak tu. Okay? Tak ada? Kalau tak ada, awak buat tutorial lah. Ada yang tanya apa? Ya? Apa nombor 6 tadi ada yang tanya? Tebal buku. Tebal buku tu nak kira macam mana? Nombor 6, tebal buku. Macam mana nak kira? Sentimeter. Kira ukuran panjang lah. Tebal buku. Tebal, nipis, panjang, pendek tu ukuran panjang. Kalau tebal buku macam mana? Tekanlah kilometer kot, panjang sampai ke stadium kita punya ni. Buku dia. Panjang betul buku dia. Kan? Ikut logik lah, ikut yang rasional. Okay? Okay? Ada lagi soalan nak tanya? Tak ada? Okay, cikgu saya rasa berhenti cakap ni sampai 12. 12, patut 12.10 tadi. Tapi awak punya modul tu sikit je kan? Tapi nak sambung modul awak pun boleh buat tu. Okey, itu saja daripada cikgu. Okey, kita jumpa lagi hari Khamis untuk penyelesaian masalah tajuk ni. Kita habiskan tajuk panjang isim isi padu terus, dan minggu depan kita masuk tajuk baru untuk modul minggu pertama, kedua minggu ni, modul minggu ketiga minggu depan lah. Okey. Itu saja. Ada apa-apa daripada cikgu. Jaga diri baik-baik. Okey, relax je, tenang-tenang. Yang tengok bola jangan berjaga panjang-panjang. Yang hari PDPR cikgu cadangkan awak tengok siaran ulangan. Macam cikgu pun kadang pilih siaran ulangan juga. Tak ada tengok pagi buta kan, tak larat juga tengok. Kan? Okey. Yang murid lelaki. Kan ada orang perempuan juga. Orang perempuan kadang ada juga yang tengok bola. Kan? Sebab lebih lewat betul bola dia. 2 pukul 3 pagi ada. Kan? Jadi itu saja daripada cikgu. Kalau tak ada apa-apa, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih cikgu. Bye-bye.